Okey. So hari ini kita dah ringkas mungkin dalam masa 10 ke 15 minit. So kita akan share sikit apa itu gout, kesalahan yang biasa lakukan, kemudian punca dan proses di sebalik sel yang terlibat. Kenapa ramai yang gagal sembuh sepenuhnya walaupun sudah berpantang dan juga jaga makan, dan last sekali strategi tepat dan menyeluruh untuk penyembuhan total. Okey. So apa itu gout? So semua dah maklum, gout adalah salah satu bentuk artritis yang diakibatkan oleh pengumpulan asid urik, kristal asid urik pada sendi. Okey, kalau tengok kat sini dia artritis. Artritis ni maksud dia salah satu daripada keluarga sakit sendi lah. Okey. Penyakit gout ni terlalu menyakitkan. Macam ada share daripada Salam tadi kata rupanya sakit gout ni lebih daripada kena patah tulang. Punya sakitnya gout kan. Dan kebanyakan kes terjadi pada sendi ibu jari kaki. Okey. So kebiasaannya ibu jari kaki sebab kat situ adalah main sendi lah, dan juga dia kristal tu mudah terbentuk dekat situ. Okey, gout menyebabkan bengkak, rasa panas dekat kawasan bengkak tu, sakit pada sendi ya. Okey. Next, kesalahan yang biasa kita buat lah. Okey, kebanyakannya orang gout, termasuk saya sendiri, bila kena gout lah, doktor kata gout, kita akan cari penyelesaian lah. Bagaimana nak buat lah. Pertama sekali kita akan pergi dekat Google ataupun YouTube, search apa yang boleh menyebabkan asid urik turun lah. Dan kita kat situ yang kita gagal. Sebab kita terus gout nak turunkan asid urik kan. Kita tak tahu di sebalik itu apa. Ada asid ada jus gout kan, yang macam tadi sharing, ada makan buah keras, nanas, ada buat air seleri dengan lemon, dengan timun. Okey, ada juga tadi share Salam lah, kalau tak silap share herbal gout kan, ada makan. Last sekali kena batu karang. Okey. Kadang-kadang herbal gout ataupun ubat-ubat tradisional yang kita ambil, dia akan menyebabkan hilang rasa sakit tu. Dia macam mungkin macam painkiller jugalah. Okey, mungkin ada elemen steroid dan sebagainya, kita tak tahu. Okey, next, apa yang kita biasa buat? Kita ada spray gout ataupun gout paste kan, untuk kurangkan sakit lah. Dan okey, elemen ni mungkin boleh rasa lega sebab dia kadang-kadang dia rasa panas, rasa macam kita sapu minyak panas kan. Jadi dekat sendi tu akan rasa lega, dan ini adalah sementara lah. Kemudian kita makan painkiller. Okey, ini biasalah dekat painkiller, dekat klinik lah. Okey, painkiller dan juga ubat gout lah. Next, apa yang biasa orang buat? Buang darah ataupun mungkin kata bekam kan dekat tempat yang gout tu. Okey, jadi saya pun sama pengalaman bila rasa ada sakit gout tu, pergi bekam lah kat tempat yang kena gout tu. Memang teramat-amat sakit lah. Okey. Kemudian kita dah pantang segala jenis makanan yang boleh mendatangkan gout. Maksud dia kita pantang benda-benda protein lah. Sebab saya dapat maklumat daripada saudara Ahmad yang share daripada kita tadi, yang pertama sekali. Beliau hampir 7 tahun tak makan protein yang boleh menyebabkan gout. Kan? Daging, seafood, semua dia tolak. Tapi masalah dia, gout dia tak selesai juga. Okey. Kemudian, keputusan darah ada. Macam tadi ada buat keputusan darah tiap tahun buat. Tapi kadang-kadang kita gembira. Maksudnya gembira kat sini sebabkan mungkin makan ubat. Bila makan ubat, result darah pun cantik lah. Kan? Disebabkan makan ubat. Ataupun kita tak buat ujian darah tu. Kan? Kita takut tak buat. Ataupun orang kata apa? Kalau buat ni mesti confirm sakit. Lebih tak payah buat lah, tak tahu. Biar buat-buat tak tahu. Dan last sekali,
kita tidak ada bimbingan dan pemantauan. Okey, mungkin dah ada kesedaran, dah pergi cari kos ataupun dah pergi buat sesuatu kan. Tetapi bila tidak ada pemantauan dan bimbingan yang dengan betul, kita tak dapat juga result kan. Sebab Gaut ni dia kena orang kata apa, fokus lah, fokus kan. Kalau kita tak follow betul-betul, dia tak apa nak dapat full result lah. Okey, ni yang biasa kita buat. Jadi sekarang ni dah memang kita tak buat lah kan, alhamdulillah. Okey. Okey, next, punca dan apa nama, proses yang terlibat. Okey, kita tengok yang paling bawah sekali lah kan. Bila kita kata gout, dia akan bengkak, asam merah dan sakit. Okey, itu yang pertama biasa yang terjadi. Lepas tu yang apa yang kita tahu, asid urik tinggi ataupun asid urik berlebihan dalam badan. Yang tu yang kita tahu. Kemudian kenapa asid urik tinggi? Sebab kita makan benda yang tinggi protein ataupun purin lah. Contoh seafood, daging, kacang-kacang. Okey, setakat ni yang biasanya kita tahu. Betul? Kita dah tak pergi lebih lagi, tak selidik lagi. Kenapa gout? Sebab asid urik tinggi. Kenapa asid urik tinggi? Sebab makan benda-benda yang boleh mendatangkan gout. Itu yang kita tahu. Betul. Tetapi punca yang sebenar kan, dia punya root cause, akar umbi dia sebab apa? Okey. Next. Okey, sorry. Okey. Punca yang sebenarnya di sebalik apa, kita punya asid urik yang berlebihan tadi, dia ada satu step yang kita biasanya kita tak tahu. Saya dulu pun tak tahu. Bila kata sakit gout, asid urik tinggi, bila cek, kemudian disebabkan oleh kita makan benda yang tinggi protein tadi, doktor pun akan bagi list. Okey, kena elakkan makan daging merah, kena elak makan organ dalaman, kena elak seafood semua. Jadi pada masa tu, takkan kita nak kena elak selama-lamanya kan? Kena pantang. Family kita makan, takkan kita tak makan. Kawan-kawan kita makan. Ada function lah, ada jamuan lah, macam-macam kan. Jadi benda tu bermain-main di fikiran saya. Okey, dia sebenarnya ada satu lagi step, iaitu bila asid urik tinggi ataupun berlebihan dalam badan ni, dia disebabkan oleh sistem kawalan ataupun sistem buangan asid urik itu dah tergendala, dah tidak efektif. Iaitu buah pinggang. Sebab setiap makanan yang kita makan yang ada tinggi protein, so dia akan dicernakan dan ditukar daripada purin tu kepada asid urik oleh hati. Ni. Okey. Kemudian bila asid urik tinggi dalam badan, ini memang proses normal. Kalau kita makan benda yang tinggi protein, memang akan jadi asid urik tinggi. Itu normal. Memang proses dia, hati akan tukarkan purin kepada asid urik. Itu normal. Tetapi bila masuk ke buah pinggang untuk dibuang, sebab badan kita perlukan asid urik dengan kandungan tertentu. Sebagai contoh, dewasa lelaki kita perlukan sehingga berapa? 400, mungkin 450 lah maksimum. Kalau perempuan dalam 300 lebih. Okey, bila kita makan benda yang tinggi protein, nilai itu akan bertambah. Nilai asid urik bertambah. Jadi dia akan masuk ke sistem buangan buah pinggang. Dan buah pinggang ni akan menyingkirkan yang mana yang tak perlu, amount yang tak perlu. Okey, jadi kat sini kita yang dah sakit gout ni, maksud dia sistem kawalan kita dah tergendala. Cuba kita fikir balik. 10 tahun dulu, kita tak sakit gout. Pada masa itu kita makan makanan yang tinggi protein. Kita makan kacang, kita makan daging. Tak ada masalah. Tak kena gout. Sebab pada masa itu buah pinggang kita masih lagi okey. Buah pinggang kita masih lagi dapat menyingkirkan asid urik yang tak perlu tu kepada paras yang diperlukan sahaja. Okey. Ini step yang kita terlepas pandang.
dia ada kaitan dengan sistem penapisan daripada buah pinggang lah. Okey, dia ada detail dia dalam buah pinggang tu macam mana cara penapisan lah. Okey, ini level yang biasa orang tahu sikit. Okey. Kemudian kalau kita next, walaupun kita dah pantang makan, okey, maksud dia tadi kat sini, bila kita dah tahu sistem kawalan kita ni kurang efektif, jadi kita kontrol lah makan. Tak makan benda-benda yang tinggi protein. Tetapi masih kena lagi. Maksud dia memang sistem tak cantik, okey tak apa. Jadi kita tak makan benda yang tinggi protein. Logik dia, bila kita tak makan, tak kena serangan lah. Betul. Tetapi masalah dia, kena juga serangan walaupun tak ambil makanan yang tinggi protein. Ini sebabnya. Sebabnya, 70% daripada asid urik dalam badan adalah dihasilkan daripada badan sendiri. Disebabkan oleh cell breakdown. Maksud dia, sel-sel ni dia dah runtuh ataupun dia dah pecah lah, daripada aktiviti stres, aktiviti exercise dan juga obesiti. Sebab tu, kalau ikut pengalaman saudara Ahmad, bila dia dah berhenti lebih 7 tahun makan benda yang tinggi protein, tetapi beliau menurunkan berat badan yang 100 lebih tu dengan cara exercise yang intensif. Okey, bila dia dia melakukan exercise ni, dalam 3-4 minggu sekali dia akan kena gout. Lepas tu dia relax daripada exercise, kemudian datang lagi. Dia buat exercise, kena lagi gout. Maksud dia, walaupun dia dah tak ambil makanan yang tinggi protein, tetapi disebabkan oleh aktiviti exercise, aktiviti stres dalam badan, itu pun boleh menyebabkan asid urik dia tinggi. Jadi serangan gout. Dan Ahmad sendiri, dia cakap bila dia pergi cek, asid urik dia tinggi, 600 ke 700. Okey. Jadi sebab tu, bila kita dah ada masalah tentang buah pinggang, kemungkinan satu. Kemungkinan dekat hati. Sebab hati ni berlakunya proses penukaran purin kepada asid urik. Okey. Sebab tu ada yang sahabat kita tadi share, bacaan hati dia pun meningkat. Sebab rata-rata saya tengok kalau orang yang ada sakit gout, bacaan darah dia sama ada bacaan buah pinggang dia tak cantik, dan juga satu lagi bacaan hati dia pun tak cantik juga. Ada kaitan antara dua ni. Sebab ada kawan saya, bila dia kata, okey, dia punya buah pinggang cantik, 100 lebih. EGFR, kadar penapisan buah pinggang 100 lebih. Cantik. Bawah atas pada 90, okey, mantap. Tapi dia ada gout, asid urik dia tinggi juga. Jadi bila tengok fungsi hati, ada problem. Tinggi. Jadi dia ada perkaitan internally. Bagaimana hati, bagaimana buah pinggang tu berfungsi. Okey, jadi next, biasa yang kita buat lagi, bila kita ada kena gout, kita akan ambil ubat. Ni yang kata ubat klinik atau ubat hospital tadi tu. Kan? Ubat gout, colchicine, untuk nak menghentikan serangan gout tadi tu. Kemudian kita ada ubat tahan sakit daripada non-steroid anti-inflammatory drug. Biasa dapat ubat ni kan, ubat tahan sakit. Ataupun doktor bagi ubat anti radang. Kan? Prednisolone dan juga ubat kurang bengkak. Jadi kat sini, kalau kita tengok, bila pergi klinik, juga pergi hospital, doktor bagi ubat. Dan ubat tu akan pergi dekat kawasan sini saja. Dia akan merawat kita punya sakit gout ni. Bengkak jadi hilang, sakit jadi hilang. Tetapi buah pinggang yang tergendala tidak ada siapa rawat. Mungkin fungsi hati yang dah tak cantik pun tak ada rawatan. Kan? Cell breakdown daripada stres, daripada exercise, tidak ada rawatan.
Nampak? Kemudian ada doktor akan bagi apa ubat allopurinol. Allopurinol ni biasanya ambil bila tak sakit gout. Okey. Kan? Bila tak sakit gout. Jadi allopurinol ni dia berfungsi, kalau kita tengok macam mana, dia adalah untuk menghalang daripada asid urik ni terhasil dengan banyak. Jadi dia stop, dia halang. Bila makan asid urik, bila makan allopurinol, asid urik akan berkurang disebabkan oleh halangan daripada asid urik itu terbentuk. Tetapi fungsi buah pinggang masih sama. Okey. Tidak ada pembaikan kat situ. Jadi sebab tu orang makan allopurinol pun bila dia berhenti, dia akan sakit gout juga. Sebab sistem buah pinggang, sistem hati dia tak settle, tak improve. Ada juga orang makan allopurinol dah turun. Kemudian kalau dia silap makan, boleh kena juga. Sebab sistem tu bila lebih sikit makan, dia tak boleh nak buang, dia tak boleh nak singkirkan. Jadi hari ini apa yang kita dah buat selama seminggu, selama sebulan ataupun lebih daripada tu adalah untuk repair secara keseluruhan. Tahniahlah saya ucapkan kepada semua kerana dah ambil 3 langkah penting bagaimana strategi untuk pulih sepenuhnya. Kan? Dengan pertama kita padamkan api keradangan. Okey, padamkan api keradangan ni apa? Okey, kita reverse sikit. Kat sini. Okey. Sistem kawalan asid urik buah pinggang ni dia tergendala, dia dah jam, dia dah rosak disebabkan apa? Dia bukan disebabkan oleh kita makan benda yang tinggi protein. Dia disebabkan oleh kita makan benda-benda yang boleh memberi apa sakitlah, melalui radang. Kalau bahasa Inggeris panggil inflammatory, radang. Okey. Sebabkan oleh lama-lama kita makan, contoh dengan makan benda yang berminyak, makan benda yang berlemak semua ni, fungsi buah pinggang ni dia terbeban. Dia terbeban. Dia nak singkirkan, kerja dia memang betul nak singkirkan benda-benda yang tak perlu. Tetapi kita bebankan dia dengan aktiviti-aktiviti makan-makan yang orang kata terlalu heavy ni kan, dengan berminyak, bergorengnya, dengan kandungan gula yang tinggi kan. Jadi dia terbeban. Bila dia terbeban, dia radang, dia dah sakit. Itu yang kita kena elak. Okey. Nampak kena padamkan api keradangan. Sebab sekarang ni buah pinggang, sistem hati dah sakit. Kita jangan bebankan lagi. Sebab tu kita ada pantang 5 ataupun 6 perkara kan. Gula, pantang benda bergoreng, kena pantang apa lagi, tepung, pantang lagi susu, daging kan. Sebab benda ni akan promote kepada keradangan. Dan juga kita ada senarai sayur-sayuran, senarai buah-buahan yang akan promote pada keradangan. Jenis ikan kan. Okey, bila kita dah settle tu, kita dah stop daripada teruk, benda ni jadi teruk lagi. Kemudian kita baiki keradangan tadi. Dia kena complete. Kalau kita stop saja, tak jadi juga. Okey, tambahan. Untuk orang gout, dia kena stop juga buat sementara waktu ni makanan yang kena serangan gout. Okey, kena take note. Macam tadi ada puan share, kalau dia makan kacang badam, dia akan jadi gout. Okey, buat masa sekarang ni kena stop dulu benda-benda yang menyebabkan serangan. Tetapi kita kena baiki dan juga kita kena ajar badan ni sedikit demi sedikit. Sebab protein yang baik perlu untuk penyembuhan buah pinggang, pembaikan buah pinggang. Buah pinggang perlukan protein. Tetapi kalau kita makan protein, kena gout pula. Jadi kita kena sikit-sikit ajar. Kan? Okey, dalam jus kita kena tambah sikit protein. Mungkin permulaannya separuh skop. Kemudian tambah lagi. Lepas tu kita kena ajar lagi dengan makan makanan yang protein baik ni lah. Kan? Sedikit demi sedikit kita baiki. Dan termasuk juga daripada sumber-sumber vitamin, mineral semua daripada suplemen lah. Benda tu sebab masa sekarang memang kita tak ada jalan lain.
untuk improve benda tu. Okey. Kalau kita harap menu yang kita ambil seharian dengan sayur, dengan nasi, dengan lauk mungkin tak cukup. Okey. Sebab kita perlu fokus untuk buat aktiviti baiki keradangan ni. Okey, next, aktiviti fizikal dan spiritual yang bersesuaian. Okey. So bila orang garut ni memanglah nak suruh pergi berjoging, nak suruh pergi orang kata apa, berlari kan. Memang sakit kaki. Kadang-kadang berat badan pun tinggi kan, berat kan. Jadi mungkin kita boleh buat aktiviti yang ringan lah, stretching, ataupun kalau coach cadangkan kita buat solat sunat lah, banyak akan solat sunat. Okey, kemudian aktiviti spiritual kan. Macam mana kita hubungan kita lah dengan berzikirnya, dengan apa tidur yang cukup. Okey. Yang ini dapat membuatkan kita punya satu cycle penyembuhan tu dia complete. Dia complete. Dia tak ada kalau puzzle tu lengkap lah. Kan? Kalau kita susun-susun tu lengkap lah semua. Kita kena harungi benda ni lah. Okey. Dan ketiga-tiga elemen ni memang matching dengan apa permasalahan kita tadi. Okey. Kalau kita sistem kawalan tadi, sistem kawalan sakit kan, tergendala. So kita dah repair. Mesh lah, ngam lah. Dengan aktiviti yang kita buat sekarang ni. Kemudian kalau ada masalah hati, dia pun pergi repair juga. Kan, dengan ustaz tadi, bacaan sampai 264, dia punya GGT kan, turun kepada 38. Maksudnya aktiviti repairing ni akan berkesan juga pada hati. Dan juga faktor dalaman badan yang menghasilkan asid urik ni, lebih 70% ni, kita buat aktiviti makan baik apa semua ni, dia akan jadi kita ni kalih stres. Kita ni maksud dia kalau stres dengan kerja, dengan urusan harian, sel akan breakdown, sel akan guna. Bila kita guna overuse, sel akan breakdown. Jadi bila sel breakdown, bila badan dah mantap, bila badan dah sihat, dia boleh recover balik. Jadi tidak ada serangan daripada sel breakdown, daripada asid urik tadi tu. Okey. So maksud dia lengkap lah. Kita punya aktiviti ni, kita punya pantang larang, kita punya pembaikan, senaman, dan juga ada dua lagi elemen tambahan lah. Iaitu kita duduk dalam circle yang baik, kan, ada sharing, ada maklumat, kan, tak tahu kita tanya, dan juga kita punya amalan lah, amalan apa seharian kita lah, kita tingkatkan amalan seharian kita. Sebab dengan izin Allah kita bertemu kan, dengan apa program ni kan, insya-Allah yang penting kita buat dan kita boleh sebarkan kepada orang lah kebaikan ni.